sekali lagi kita berjumpa dalam sesi taklimat mengenai kedudukan pandemik COVID-19 di negeri Sabah. Dan berikut saya baca laporan harian kita pada hari ini 7 hari bulan Desember 2020. Berdasarkan laporan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, jumlah kes positif baru pada hari ini adalah 248. Dan kalau kita lihat turun sedikit, 2 kes dibandingkan dengan kes semalam atau kemarin ya. Menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 30.786 kes. 2 kes kematian dicatatkan masing-masing, satu di daerah Kota Kinabalu dan satu lagi di Sempurna. Bagi pihak urus setia pengurusan COVID negeri, saya ingin meragamkan setinggi-tinggi takziah kepada semua keluarga yang terlibat. Pada hari ini juga 299 pesakit telah dibenarkan untuk meninggalkan hospital setelah sembuh daripada rawatan. Dan ini bermakna setakat ini jumlah mereka yang sembuh ialah 27.801 orang. Setakat ini sejumlah 1.990 pesakit sedang menerima rawatan, yakni 627 orang di hospital dan 1.363 di pelbagai PKRC. Bilangan pesakit COVID yang dirawat di ICU ialah 70 orang, di mana 27 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan atau ventilator. Saya seterusnya membaca kepada laporan kes mengikut daerah. Daerah Sendakan 59, daerah Kota Kinabalu 50, Penampang 43, Lahadatu 24, Tuaran 21, Tawau 13, Putatan 10, Keningau 7, Sempurna 4, Beluran juga 4, Pitas 4, Papar 3, Tembunan 2, Kudat 1, dan juga Kota Belud 1. Begitu juga Kelabakan 1, Kinabatangan 1. Daerah-daerah berikut tidak mencatatkan sebarang kes baru dalam masa 24 jam. Daerah-daerah tersebut ialah Kota Marudu, Kuala Penyu, Telupid, Beaufort, Tongod, Ranau, Kunak, Tenem, Sepitang, dan Nabawan. Ini bermakna setakat ini Sepitang dan Nabawan masih bertahan sebagai 2 daerah yang dianggap sebagai zon hijau. Dan seperti mana juga yang saya nyatakan tadi, ada 2 kes kematian pada hari ini, yaitu 1 di Kota Kinabalu dan juga 1 lagi di Sempurna. Dan sukacita juga dimaklumkan tidak ada penambahan zon merah pada hari ini. Juga tidak ada kluster baru yang dilaporkan.
Daripada 248 kes positif hari ini, sebanyak 126 kes adalah berpunca daripada saringan kontak rapat di 14 buah daerah. 61 kes daripada kluster yang sedia ada dan 36 kes saringan bergejala. Saringan komuniti 7 kes dan 18 kes lagi adalah daripada lain-lain kategori, ya. Jadi kalau kita perhatikan, hampir 51% daripada kes baru disumbangkan oleh saringan kontak rapat. Dan ini hanya kita boleh simpulkan perlu bagi kita untuk mematuhi semua SOP kerana kejangkitan atau kes-kes berjangkit ini selalunya berpunca daripada pertemuan dengan kenalan-kenalan rapat yang pada akhirnya didapati positif ataupun ataupun pembawa kepada virus ini. Dari segi jumlah kapasiti katil hospital atau kapasiti di hospital 1,029 unit. Pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah atau apa yang dipanggil sebagai PKRC 5,777 unit. Ini bermakna keseluruhan kapasiti katil yang boleh digunakan ialah 6,806 unit. 6,806 unit. Dan kalau kita ambil kira penggunaannya setakat ini daripada 6,806 katil tersebut, penggunaannya sekitar 29,24%. Saya juga ingin mengumumkan penempatan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan atau PKPD di Kampung Sabah Baru Lahad Datuk. Kerajaan sebelum ini telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan atau PKPD di Kampung Sabah Baru Lahad Datuk bermula pada 10 November dan kemudiannya dilanjutkan lagi sehingga hari ini 7 hari bulan Disember. Sehingga kini Kementerian Kesihatan Malaysia telah melaksanakan 2,054 ujian saringan. Dan daripada jumlah tersebut, 382 kes kumulatif positif telah direkodkan di lokaliti tersebut, iaitu Kampung Sabah Baru Lahad Datuk. Kementerian Kesihatan Malaysia turut mengesahkan kesemua sampel saringan telah pun diperolehi dan tidak ada sampel yang masih menunggu keputusan daripada lokaliti tersebut. Atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, kerajaan bersetuju untuk menamatkan PKPD di Kampung Sabah Baru Lahad Datuk pada hari ini 7 Disember seperti mana yang dijadualkan. SOP aktiviti pelancongan umum dan juga premis penginapan perhotelan dan aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Sukacita dimaklumkan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah telah pun menyediakan SOP standard atau SOP yang berkuat kuasa bagi semua aktiviti pelancongan umum di premis penginapan perhotelan dan juga aktiviti-aktiviti pelancongan berasaskan komuniti. Jadi kepada mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut, bolehlah mendapatkan salinan prosedur operasi standard ini daripada Urus Setia ataupun daripada Kementerian Pelancongan itu sendiri. Satu lagi aktiviti barangkali yang menjadi minat ramai dan ditunggu-tunggu ialah aktiviti sukan golf. Ya.
Aktivitas sukan golf dibenarkan mengikut SOP yang ditetapkan, yaitu semua operator atau pengendali harus memastikan hanya seorang pemain dibenarkan duduk dalam satu bagi. Ya. Bagi tidak boleh berkongsi. Satu bagi hanya seorang boleh duduk. Sepanjang permainan. Dan penggunaan partition atau pembahagi plastik adalah dilarang sama sekali. Arti dia walaupun bagi itu dibahagi dua tempat duduk dia, tapi dia tidak benarkan. Dia hanya satu. Ya. Setakat ini juga sukacita saya maklumkan 282.374 bakul makanan telah pun diagihkan kepada semua golongan sasar. Seterusnya saya ingin membaca laporan Sekatan Jalan Raya yang berkuat kuasa dan juga penguatkuasaan perairan, Sabah, sanitasi dan hibahan umum, Info on Wheels. Dan kalau kita perhatikan inilah kali terakhir, mudah-mudahanlah saya ingin melaporkan Sekatan Jalan Raya ini kerana pada hari ini kita telah pun membenarkan perjalanan merentasi daerah. Sekadar makluman, sejak 24 jam yang lalu 64 sekatan jalan raya telah dilaksanakan yang melibatkan 40.977 kenderaan. Dan daripada jumlah tersebut 109 kenderaan diarah berpatah balik. Tidak ada tangkapan, namun 2 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar SOP. Dan PDRM juga telah melaksanakan 74 hibahan melalui kereta peronda mereka. Penguatkuasaan SOP itu dilaksanakan di perairan Laut Sabah oleh pasukan polis marin yang melibatkan 51 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 9 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan juga Labuan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah juga telah melaksanakan satu sanitasi atau aktivitas pembersihan di daerah Tawau. Jabatan Penerangan pula melalui program Info on Wheels, ya ini mengenai kempen kesedaran mengenai pematuhan SOP, mengamalkan 3W, mengelak 3C, dan pembudayaan norma baharu telah dilaksanakan di 101 lokasi di 18 buah daerah. Hibahan dibuat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu, bahasa Dusun dan juga bahasa Bajau. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri ingin mengumumkan sekadar sebagai satu rekod, ya, bahawa 239 buah kenderaan sedia digunakan bagi tujuan bantuan logistik COVID atau gerakan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 30 buah kenderaan digunakan untuk mengangkut pesakit. Manakala 28 kenderaan digunakan untuk menghantar bakul makanan ke lokasi sasaran. Baki 179 kenderaan pelbagai jenis bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa jika diperlukan. Berikut ialah kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Dan ini juga barangkali adalah kali terakhir kita memberi maklumat ini, dan harapan kita ialah walaupun ini adalah laporan terakhir kerana hari ini kita telah buka sekatan kepada merentasi sempadan, tapi kita harapkan bahawa semua penduduk terus mengamalkan SOP yang telah ditentukan. Jadi bila bercakap pasal soal SOP Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB ini, jangan lupa bahawa Sabah masih
PKPB masih berkuat kuasa di Sabah. Arti dia walaupun ada kelonggaran mengenai perjalanan daripada daerah ke satu daerah, tapi seluruh daerah di Sabah masih tertakluk kepada syarat ataupun SOP di bawah PKPB. Dan yang terbaru berikut ialah peratusan pematuhan kepada SOP tersebut. Ya. Tadi saya bercakap mengenai SOP, mengenai perjalanan. Ya, ini barangkali ini kali terakhir saya membuatkan laporan kerana sekatan perjalanan antara daerah telah pun ditarik balik. Tapi bagi pematuhan SOP biasa di bawah PKPB dia tetap berkuat kuasa. Dan pematuhan bagi setiap daerah seperti mana yang dilaporkan ke kita adalah seperti berikut. Dan sebelum itu, sukacita saya maklumkan kadar pematuhan penduduk secara keseluruhan di negeri Sabah ialah 97.93%, hampir 98%. Jadi nilai satu angka yang baik dan harapan saya ialah kita kekal mengakalkan pematuhan ini. Kerana apabila kita bercakap mengenai melonggarkan perjalanan dan lain-lain aktiviti ekonomi, termasuklah penggunaan hotel dan sebagainya yang membantu kita untuk menjayakan usaha kita untuk membasmi penularan COVID ialah usaha kita ataupun kesediaan kita untuk mematuhi semua SOP yang telah dan sedang berkuat kuasa. Dalam arti kata yang lain, penempatan sekatan perjalanan merantasi daerah bukan alasan bagi kita untuk mengurangkan kepatuhan kita kepada SOP yang berkuat kuasa. Malah kalau saya boleh nyatakan, kita harus mempertingkatkan kepatuhan kita kepada SOP yang berkuat kuasa kerana adanya perlonggaran mengenai syarat-syarat tertentu dalam perjalanan dan juga penggunaan kemudahan awam. Ya. Jadi berikut ialah kadar pematuhan penduduk terhadap SOP di mengikut daerah, dan kita telah menyenaraikan 19 daerah. Ya. Ini 24 jam yang lalu. Ya. Kinabatangan 99, Sipitang 99, Kota Kinabalu 99%, Kota Belud 99%, Kudat 98.5%, Beaufort 98%, Ranau juga 98%, Penampang 98%, Papar 98%, Kota Marudu 98%, Beluran 98%, Sendakan 98%. Dan berikut ialah daerah-daerah yang mencapai 97%. Tuaran, Keningau, Tenem, Tawau, Lahadatu, Gunak dan Sempurna. Kita harapkan daerah-daerah lain akan mengikut contoh kepada daerah-daerah yang telah mencapai pematuhan yang tinggi, agar inilah usaha dan sumbangan kita untuk memastikan kita cepat keluar daripada dibelenggukan oleh masalah pandemik ini. Dan seterusnya, saudara-saudara sekalian, seterusnya saya membaca beberapa soalan yang telah dikemukakan kepada sekretariat, ya, dan juga jawapan kita. Soalan pertama daripada Daily Express. How many COVID-19 deaths are there to date? And of these, how many are citizens and non-citizens? Which district recorded the highest number of deaths? Are there more deaths in the East Coast or West Coast? Jawapan adalah seperti berikut. Setakat 6 Disember, negeri Sabah telah mencatatkan 218 kematian COVID. 218 deaths so far. Daripada jumlah ini, 163 kematian atau 74.8% adalah
melibatkan warga negara Malaysia. So 163 deaths or nearly 75% are or involved what do you call this, citizens of this country. Manakala 55 kematian atau 25.2% adalah bukan warga negara. So 55 people who died are non-citizens. Bilangan kematian mengikut daerah adalah seperti berikut. Sandakan 65, Kota Kinabalu 51, Tawau 31, Sempurna 28, Tuaran 11, Lahadatu 9, Kalabakan 5, Putatan 5, Kudat 3, Papar 3, Telupid 2, Keningau 2, Kinabatangan 1, Tembunan 1 dan Pinambang 1. I think I don't have to read or to quantify whether is the east or the west coast have more death. It is obvious that the east coast of Sabah registered more death than the west coast of Sabah. Yeah. Soalan seterusnya datang daripada New Straits Times. Photos of people thronging a shopping mall have gone viral yesterday, as it is inevitable for mall goers to come shopping at the advent of Christmas and New Year. Will the government formulate specific SOP to control the crowd? In fact, there are already existing SOPs, yeah? SOP for both shoppers and SOP for the operators of the premises. They are already existing SOPs. That is the short answer. Berhubung dengan gambar yang viral tersebut, kerajaan berpandangan bahawa perkara berkenaan adalah biasa menjelang musim perayaan. Rakyat yang merayakan perayaan Hari Natal atau Christmas, malah apa juga perayaan lah, ya, lain, telah mula membuat persiapan bagi menyambut perayaan berkenaan pada hujung bulan ini. Pada masa yang sama, rakyat juga telah mula membuat persediaan untuk membeli keperluan dan peralatan persekolahan anak masing-masing. So it is normal. It's the end of the year, it's December. So either people go in shop because of some celebrations, or because they are getting ready for the new school term and early next year. Yeah. Sungguh pun demikian, berdasarkan pemantauan dan penelitian setakat ini, masyarakat masih mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Para pengunjung masih memakai pelitup sarung muka dan menjaga jarak sosial walaupun terpaksa beratur panjang untuk menunggu giliran. Manakala semua peniaga juga didapati tidak melanggar SOP yang telah ditetapkan dan melaksanakan langkah pencegahan, termasuklah mengimbas atau mendaftar kehadiran pengunjung dalam aplikasi MySejahtera atau merekodkan kedatangan di buku log secara manual, menjalankan pemeriksaan suhu, menyediakan hand sanitizer dan mewajibkan pengunjung dan pekerja memakai pelitup muka serta mematuhi penjarakan fizikal 1 meter. Jumlah pengunjung juga dilihat masih terkawal dan majoritinya tertumpu ke premis perniagaan yang menjual bahan keperluan asas, khususnya barang keperluan dapur. Justru itu situasi ini dilihat amat positif, di mana rakyat telah mula menerima dan mengamal norma baharu dalam menjalani kehidupan seharian. And if I can answer it in English, yes, crowds are there, crowds of shoppers are there, but I'm happy to note that both the shoppers as well as the owner of the premises are still obeying, or rather complying with all the relevant SOPs that are in place. So on that basis, while of course there is a reason for us to be alarmed with the number of shoppers or the crowds that are building up in view of the coming festive season, but we are also happy to know that Sabahans by nature are very disciplined
and they are obeying or they are complying with all existing SOPs. I would like to call upon all shoppers and just remind them actually to ensure that irrespective of the number of crowds that are in all the shopping complexes, I hope everyone will continue to obey or to comply with the SOP. Soalan seterusnya daripada Boni Post. This is from Nancy from Boni Post. That some hoteliers are asking for a confirmation of SOPs that they are required to follow with the further relaxations of conditions under CMCO. Yes, as I have just announced, Nancy, the SOP for what I call this hoteliers are included in this Appendix A. Yeah, the Appendix A basically are the SOP prepared by the Ministry of Tourism, Culture and Environment on the standard operating procedures, not only in tourism per se or tourism in general, but also for the use of the facilities in the hotels. Basically, what we are the SOP says is that yes, you can make use of the facilities in the hotel. For instance, the coffee house is open until 10, yeah, and that you can dine, but there are standard operating procedures that need to be complied. So, hoteliers, if you will, please collect and get copies of the standard operating procedures so you can actually get it online, isn't it? You can read it online on the various SOPs that are in force in hotel or in operations of a hotel or hotel premises. Yeah? Asia Times, adakah munasabah dan berbaloi bagi kerajaan memberi kelonggaran kepada sektor masing-masing memenangkan kes positif di Sabah masih di tahap ratusan setiap hari? Oleh sebab soalan kedua, oleh sebab kelonggaran ini mungkin akan memberi isyarat kepada umum bahawa epidemik di Sabah sudah baik pulih dengan ketara. Adakah kerajaan juga berpendapat bahawa keadaan ini tidak lagi menjadi satu ancaman kepada umum? Barangkali saya jawab dalam satu soalan ya, baik kedua, jawab dalam satu jawapan, baik kedua soalan, kerana dia berkait antara satu dengan lain ya. Kerajaan negeri telah meneliti perkara ini dari berbagai aspek, termasuklah dari aspek ekonomi dan juga keadaan semasa kes jangkitan COVID di negeri ini, dan mengambil kira nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB masih dikuatkuasakan di Sabah sehingga 20 Disember. Sejak PKPB dilaksanakan, kerajaan negeri telah membenarkan aktiviti-aktiviti dalam sektor ekonomi, industri dan perniagaan untuk beroperasi secara berperingkat, bertujuan untuk memastikan kelangsungan ekonomi negeri ini. Sesungguh pun demikian, kerajaan negeri masih mewajib semua pihak yang terlibat untuk mematuhi arahan-arahan, peraturan-peraturan dan SOP yang ditetapkan. Seperti mana yang telah saya maklumkan dalam kenyataan media sebelum ini, sungguh pun jangkitan COVID-19 di Sabah sudah mula mencatatkan penurunan, iaitu ada tanda-tanda dia stabil kalau dibandingkan ya dengan minggu-minggu sebelum ini. Namun ianya kekal dalam lingkungan 3 angka yang mana pada pendapat saya masih tidak selamat dan berbahaya. Oleh itu, kerajaan negeri berharap agar segenap lapisan masyarakat di negeri ini tidak leka atau mengambil ringan perkara berkaitan dengan penularan COVID-19. Sebaliknya, saya menggasa masyarakat agar terus mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan dan mengamalkan penjagaan kebersihan dan kesihatan diri serta keluarga masing-masing dalam usaha untuk mengekang penularan COVID-19 di negeri ini. So, apa yang saya nyatakan ialah, yes, angka dia masih tinggi. Tapi kedua juga, faktor tinggi bukan sekadar faktor yang diambil kira dalam usaha kita untuk melonggarkan syarat-syarat di bawah PKPB ini. Pertama yang kita mesti ingat bahawa
Sabah masih di bawah PKPB. Ya. So kita jangan lupa itu. Yes, kes kita masih 3 angka. Tetapi dan kelonggaran telah diberi. Tetapi kita masih di bawah PKPB. Bila kita bercakap mengenai PKPB ini, bermakna ada kawalan dan juga syarat tertentu yang perlu kita patuhi. Sebagai misalan, penggunaan mesyuarat, misal katalah mesyuarat secara fizikal. Mesyuarat secara fizikal boleh dengan syarat tidak lebih daripada 20 orang yang terlibat. Ataupun kalau dewan atau bilik mesyuarat itu lebih kecil, kita hanya membenarkan 50%. So 20 whichever is less, atau mana yang lebih rendah. Bermakna kalau satu dewan ataupun bilik mesyuarat itu boleh memuatkan 100 orang, tetapi maksimum tetap 20 orang untuk mesyuarat secara fizikal. Dan kalau bilik mesyuarat itu 30 orang atau boleh memuatkan 30 orang, maksimum 15 orang. Yeah. So the maximum is 20 all the time for physical meeting. So apa yang saya beri ilustrasi ini supaya kita dapat supaya memberi satu peringatan bahawa kelonggaran ini bukan bermakna sudah tidak ada ancaman. Ancaman tetap ada. Dan ancaman tetap ada di mana-mana di negeri di Malaysia. Termasuk di negeri-negeri yang telah pun menarik balik PKPB. Kerana virus itu tetap ada dalam masyarakat. Tetapi kita dapat membantu untuk mengekang penularan ini kalau kita semua patuh kepada SOP yang ditetapkan. Jadi seperti mana yang banyak kali saya nyatakan, pada akhirnya kita sendiri, sikap kita sendiri yang menentukan sama ada kita berjaya menyakat penularan ini dan merendahkan lagi kes-kes seharian dengan semua orang mematuhi SOP yang berkuat kuasa. So prevention is better than cure, actually. Yeah? And the only way to prevent them is actually a total compliance with all the standard operating procedures. And that's exactly what we are hoping that all citizens will do, irrespective of whether we have relaxed the rules, because we cannot forever shut the economy from operating. That's a very important, it's a very important part of our system. The economy must thrive. So many people have lost their jobs, so many people have lost their money. Some people depend entirely on the government to survive. Now, I think we need to, as a government, we need to be responsible for that. And the way to be responsible is that, yes, we allow you to carry on economic activities, but at the same time, we insist that you do it in compliance with the standard operating procedures. So that basically sums up the criteria in deciding why we decided to proceed with some relaxations of the SOP, despite the fact that Sabah basically is still under MCO atau conditional MCO. Yeah. So, terima kasih daripada Asia Times. Dan itulah jawapan saya. Dan kalau ada lagi, silakanlah. Aduh.
Oh, macam hari ini macam saya tengok semua masih relax setelah berjalan merentasi daerah ya, kali. So tidak ada soalan. Jadi, saya pikir kita tamatkan di sinilah ya. You can always WhatsApp to Dr. Masna or me if you have any further question. He will more than happy to explain. So, makasih. Enjoy your week. And we meet again on Wednesday. Kita akan jumpa balik pada hari Rabu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.